Okey, sekarang kita akan masuk ke command seterusnya, iaitu user related command. Ini command-command yang akan berkaitan dengan permission, kebenaran sesuatu file apa semua tu. Saya akan cerita dengan detail nanti, dan saya akan introduce dengan satu command nama dia chmod, dan kita akan add user. Kita tengok apa yang kita boleh buat, dan saya juga akan tunjukkan mengenai /etc/password. Ini adalah file di mana senarai user disimpan. Sebenarnya dia tak simpan password, dia simpan senarai user yang ada di dalam satu sistem tu, dan password sebenarnya, hash kepada password tu disimpan di dalam /etc/shadow. Okay, ini adalah file-file yang penting kalau kita nak buat hacking ni lah, penetration testing ni. Dan kita akan go through balik command su dan juga sudo. Alright, tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Kalau sebelum ni kita dah tengok ls-al. Bila kita issue command ni, kita akan dapat result macam ni lah. Okay, rwx, apa benda maksudnya kan. Okay, kalau kita tengok dash ni, maksudnya ia adalah file, dan kalau ada d di depan adalah directory. Dan seterusnya kita nampak rwx. Rwx ni apa? Rwx ni maksudnya read, write, execute. Read, write, execute adalah permission kepada file itu, okay, kepada group itu. Kita ada 3 group sini. Satu group rx, yang kedua ni adalah second group, dan yang third group rx juga. Okay, group yang pertama ni merupakan owner kepada file, owner kepada directory. Jadi maknanya owner kepada directory ni dia ada full access, read, write, execute kepada file ni. Dan group yang kedua adalah members of the owner of the file, maknanya ahli kepada kumpulan itu. Contohnya kalau kita ada user lain dalam Linux ni, contoh Abu ni pun dia sebenarnya ada dalam group root, maknanya dia boleh read dan execute file ni lah. Tapi dia masih tak boleh write sebab dia bukan owner kepada file tu. Dan yang group yang ketiga ni adalah common user, user lain di dalam Linux. Jadi apa pentingnya ni kan? Okey, pentingnya di sini ialah apabila kita buat penetration testing, kita akan cari folder-folder yang ada full access. Contohnya /tmp lah. Biasanya kita akan target temp directory ni sebab kita tengok sini dia ada full access, read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute. Jadi dekat folder ni lah biasanya kita akan letakkan kita punya exploit, kita punya script, supaya kita boleh run. Okay, jadi itulah dia pentingnya tuan-tuan dan puan-puan tahu bagaimana nak baca permission file-files di dalam Linux ni. Okay, clearkan screen. Satu lagi perkara yang penting mengenai permission ni ialah kalau kita buat satu script file, dia tak akan boleh run selagi dia tak dapat full access. Jadi macam mana kita nak buat, nak change permission tu semua. Okay, kita echo hello ke dalam hello.txt. Okay, ls-al. Kita tengok kita punya hello.txt mana. Okay, ini dia hello.txt kita. Dia punya permission read, write, read dan read. Maknanya owner kepada file ni boleh read dan write, manakala user lain hanya boleh baca saja. Dia tak boleh write kepada hello.txt. Kalau kita nak baca
apakah kandungan hello.txt tadi. Kita type cat hello.txt, kita enter dan dia keluar di display hello lah, itu kandungan text file tadi. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh tukar mode file ni menggunakan command chmod. Okay, chmod ada dua cara lah. Satu, kita buat chmod read write execute, ataupun kita nak read saja ke. Tapi cara yang sepatutnya yang kita perlu tahu untuk kita set dia kepada full access ialah dengan chmod 777 hello.txt. Okey. Itu je. Kena ingat 777 full access. Kita ls -al. Kita tengok hello.txt sekarang ni dia dah boleh dapat full access, read write execute, read write execute, read write execute, sama macam temp folder tadi. Number tadi dia ada nombor lain lah, ada 666 dan sebagainya. Tapi untuk tujuan penetration testing, kita tak payah tahu sangat pasal nombor-nombor lain tu. Sebab kalau kita nak buat hardening, itu baru penting kita tahu nombor-nombor yang lain tu. Jadi buat masa sekarang ni cukuplah untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu nombor 777 untuk full access. Jadi apa gunanya tu? Okey, contohnya kalau kata kita add satu user, add user menggunakan command clear lah. Clear dulu, kita add user Abu. Kita adding user Abu, group Abu 101, creating home directory, dan kita perlu setkan password kepada Abu ni. Dan type sekali lagi dan enter for the default, room number pun default, ini semua tak payahlah, kita yes saja. Dan siap, kita dah create satu user baru yang diberi nama Abu. Okey, macam mana kita nak pastikan yang kita dah ada user Abu tadi dalam ni ya? Jadi kita boleh tengok di dalam folder etc password. Okey, kat sini ada user Abu dah di-create, dan folder etc password ni sebenarnya dia listkan semua user-user yang ada dalam sistem ni lah. Cumanya sekarang ni dia tak ada lagi password disimpan di dalam etc password. Kalau dulu memang dia ada list dalam ni lah. Sekarang ni dia ada di mana? Dia ada di shadow file. Okey, kalau kita tengok kandungan shadow file ni, dia ada cacing-cacing ni. Sebenarnya ini adalah hash kepada password tu. Dan kita tengok ada kat atas ni ada root, ada password dia, dan kat bawah ni ada Kali pun ada password, dan Abu pun ada password. Jadi kalaulah kita dapat akses kepada /etc shadow ni, besar kemungkinan kita memang boleh crack dia punya password, bergantung kepada kepakaran kita lah. Dan ada banyak tools sekarang ni. Kalau macam kata setakat nama password tu, dalam beberapa second saja dia boleh crack lah. Okey, sekarang kita dah ada user Abu, mari kita menjadi Abu. Okey, macam mana kita nak log sebagai Abu? SU, switch user Abu. Okey, kita dah masuk jadi Abu, cuba kita jadi root balik. SU root. Okey, bila kita daripada Abu nak jadi root, kita kena masukkan password. Sebab Abu ni dia punya privilege lebih rendah daripada root lah. Tapi daripada root nak pergi ke Abu, dia tak ada masalah, dia terus run command macam tu saja. Alright, bila di dalam Linux ni setiap user ada dia punya privilege, ada dia punya kebenaran, had kebenaran dia tersendiri. Yang mana root ni adalah user yang paling power sekali, dan lain-lain user tu dia ada kebenaran ikut apa yang kita bagilah.
Contohnya kalau macam Abu ni, sebab kita tak ada bagi apa-apa kebenaran, cuba kita nak tukar password root, boleh tak? Okey, memang tak boleh lah. Tapi tadi saya pun ada tunjuk satu command, iaitu namanya sudo. Okey, sudo passwd root. Okey, apa yang command ni buat sama macam tadi juga, dia boleh membenarkan Abu ni melaksanakan privilege punya command, password root, untuk menukar password root. Kita enter, dia minta password, kita type Abu punya password, dan sebenarnya tak boleh juga. Sebabnya ialah Abu is not in the sudo files. This incident will be reported. Nah, maknanya admin akan dapat notification lah yang Abu ni cuba menukar password root. Sebenarnya Abu ni dia tak ada dalam sudo file. Dalam sistem Linux dia ada satu file, sudo file namanya Kali tadi, walaupun dia user biasa tapi dia ada dalam sudo file tu. Jadi dia boleh execute administrator punya privilege command dengan letak perkataan sudo di depan lah. Jadi dalam penetration testing ni, bila kita dapat masuk ke dalam satu sistem tu guna apa-apa user yang ada weak password ke, besar kemungkinan kita tak boleh nak buat apa-apa sebab user ni tak ada dalam sudo file. Jarang-jarang lah kita nak dapat user macam Abu ke Ahmad ke yang ada dalam sudo file ni. Ada tapi jarang sangat lah. Jadi bila kita masuk dalam satu sistem tu, seboleh-bolehnya kita cari sudo file ni supaya kita boleh tahu user mana yang ada administrator punya privileges lah, root punya privileges. Jadi user ni lah yang kita akan manipulate untuk kita buat kita punya penetration. Alright, clear. Baik. Okay. Okay, kita dah pun habis mengenai command-command yang melibatkan user dan permission, dan seterusnya kita akan lihat pula command mengenai network di bahagian yang seterusnya.